guys, bersama saya lagi dalam Alright Napa Channel. Selepas cuba untuk belajar menghasut, selepas kantoi, ya, selepas apa yang hasutan yang dibuat itu tidak benar, dia pula membuat penafian, satu yang sangat memalukan. Siapakah individu itu? Tidak lain tidak bukan Isam Jalil, sahabat-sahabat semua. Jadi menarik untuk saya kongsikan bersama dengan Anda apa yang berlaku sebenarnya, ya, berkaitan dengan perkara ini. Jadi tanpa buang masa, saya ingin membacakan kaitan media ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga tutur support Alright Napa Channel dengan cara tekan butang subscribe, like, dan share. Sembari kita ikuti berita gempa hari ini. So, selepas kaitkan CEO MDEC dengan Menteri, lebih kepada itu Menteri Komunikasi YB Fahmi, Isam Jalil tampil untuk berdalih ataupun membuat penafian. Dah kantoi, dah takut, ya, mulailah buat penafian, berdalih dan sebagainya. Jadi selepas kantoi membawa naratif fitnah dengan mendakwa Ketua Pegawai Eksekutif CEO Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia yang baru adalah adik kepada Menteri Komunikasi, dalil lain pula yang dicanang. Bekas ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Isam Jalil dengan hantaran bertajuk ralat adik Fahmi Fadil tampil memberi penjelasan. Katanya dia pagi tadi bertanya sama ada CEO media yang baru itu adik kepada Menteri Komunikasi YB Fahmi Fadzil. Saya tanya sebab sejak semalaman telah tular dan kecoh di TikTok yang kononnya adik YB Fahmi Fadzil dilantik sebagai CEO MDEC. Namun tidak ada apa-apa maklum balas daripada YB Fahmi atau MDEC. Memanglah kalau tiada maklum balas, maksudnya perkara itu adalah fitnah. Perkara itu adalah hasutan. Oleh itu katanya, saya mau penjelasan sebab jika ia benar, ia tidak bagus. Dan jika tidak ada maklum balas, maka orang akan percaya perkara itu tidak betul. Katanya dalam satu hantaran di Facebook hari ini. Jadi terdahulu, Isam yang dihujani kecaman orang ramai selepas bertanyakan sama ada CEO medik Anwar Faris Fadzil adalah adik YB Fahmi. Bagaimanapun dalam hantaran sama di perangan terakhir, dia kemudiannya memberitahu bahwa Anwar Faris bukan adik Fahmi. Nama bapa saya sama, mungkin berkawan saya, kata Isam Jalil. Jadi apabila kantoi, ya, cubalah ya untuk memusingkan balik apa yang dipostnya itu. Sebenarnya kita tahu tujuan apa yang coba dilakukan oleh Isam Jalil ini. Ya, untuk membina naratif kononnya, ya, adik kepada YB Fahmi ini dilantik menjadi CEO. Itu yang mereka coba sampaikan dan mereka tanamkan kepada otak walan-walan ini yang memang tidak otak. Menerima sebulat-bulat fitnah, menerima sebulat-bulat hasutan, berita palsu yang coba disampaikan oleh individu seperti Isam Jalil ini. Dan apabila kantoi, mereka pun memusingkan kata-kata dan sebagainya. Jadi rata-rata warganet dan rakyat Malaysia menempelak sikap Isam Jalil yang dipecat MKT UMNO pada Disember 2023 itu. Katanya, dari jatuh darjat Isam Jalil ini dulu tengok muka macam hebat, sekarang perangai mengalahkan mak rempit, kata pengguna X. Sementara itu, Ten Faras pula menulis, lain macam patut saman sampai bankrupt, katanya. Dalam masa yang sama juga, rupa-rupanya Isam telah melakukan banyak suntingan pada hantaran tersebut. 9 kali edit agar tak kena saman, kata itu antara Perli, ya, daripada warganet. 9 kali dia cuba ubah, tapi katalah warganet ini begitu hebat, ya, dalam menyiasat isu-isu seperti ini, sahabat-sahabat semua. Dia ubah demi ubah, takutlah tu, ya, kena saman dan sebagainya, karena menyebarkan berita palsu dan membuat kenyataan yang berbau fitnah dan sebagainya. Itu dia, sahabat semua. Alright, so kita teruskan kepada perkara yang seterusnya. Hari ini kenyataan terkini, ya, daripada Samsul Iskandar. Dakwah kesepakatan parti dalam Perikatan Nasional semakin longgar, sudah loose loose control. Jadi mari kita lihat kenyataan media ini. Jadi pengurusi Biro Antarabangsa PKR Datuk Seri Samsul Iskandar Muhammad Akin mendakwa kesepakatan dalam kalangan parti yang menganggotai Perikatan Nasional kini semakin longgar. Samsul Iskandar yang juga setiausaha politik kanan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perpecahan dalaman PN itu dapat diukur melalui prestasi gabungan parti pemegang itu pada pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri dan juga Dun Mahkota.
Beliau berkata pada masa yang sama, parti komponen di bawah Pakatan Harapan PH pula dilihat semakin serasi ya dengan parti-parti politik bersama PH membentuk kerajaan perpaduan termasuk UMNO Barisan Nasional. Walaupun ya sejak beberapa hari ini ada beberapa individu yang meroyan, anggap mereka hebat, sombong, angku seperti seorang pemuda daripada MCA Barisan Nasional, lepas tu ketua pemuda UMNO, lepas tu mantan ahli parlimen Pulai kalau saya tak silap yang kalah teruk dengan 30 majoriti sebelum ini dalam PRU yang ke-15 sahabat semua. Tetapi membuat kenyataan seakan-akan ya dia hebat dan sebagainya. Sedangkan hari ini mendapat jawatan sebagai timbalan Speaker Dewan Negara pun hanya dengan ehsan dan belas kasihan. Ya, kerana kalau tidak ada jawatan dan sebagainya. Jadi beliau berkata pada masa yang sama parti komponen di bawah Pakatan Harapan pula dilihat semakin serasi dengan PH dan BN. Jadi saya fikir rakyat mula menilai hasil kerjasama PH-BN yang mantap di peringkat akar umbi. Ini walaupun terdapat beberapa pihak yang cuba mempertikaikan keberadaan PKR dalam PH dan BN. Kesepakatan ini dapat diterjemahkan dengan kemenangan besar di PRK Dun Negeri serta majoriti yang melebihi jangkaan yang disasarkan pada PRK di Dun Mahkota, katanya kepada pemberita selepas mesyuarat agung tahunan cabang PKR Gua Musang di Dewan Kompleks Perdana malam ini. Jadi beliau berkata kesepakatan dalam kerajaan perpaduan adalah satu agenda politik yang stabil. So kata Perdana Menteri ya dengan keadaan ataupun situasi politik yang stabil dalam negara kita, ini memungkinkan ya lebih ramai pelabur asing dari luar negara ya akan yakin ya dengan negara kita, yakin untuk melabur, yakin untuk meletakkan duit kewangan mereka di dalam negara kita. Dan kita boleh lihat hari ini sahabat semua ya Datuk Seri sebenarnya sedang berada di Pakistan untuk lawatan negara. Dan kalau saya tidak silap lawatan ini memungkinkan membawa pulangan pelaburan sebanyak 2 point berapa ya? Saya cari dulu. Kalau saya tidak silap 2.1 bilion ya pelaburan yang akan dijangka masuk ke dalam negara kita. Jadi itu antara satu perkara yang begitu hebat sahabat-sahabat semua. Tapi geng-geng walaun ini seperti Sam Jalil ini, lebay-lebay, ahli parlimen PAS dan Bersatu ini ya masih lagi ya tidak dapat menerima kenyataan. Mereka masih mengatakan kerajaan ini gagal, kerajaan ini tidak dapat pulihkan ekonomi, pelabur lari dan sebagainya. Jelas dan benar bahwa apa yang dinyatakan oleh geng-geng pembangkang ini adalah satu penipuan yang menafikan segala usaha yang sedang dilakukan oleh kerajaan hari ini di bawah pimpinan Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi kita boleh nampak bagaimana terdesaknya mereka, ya Isam Jalil ini, ya sehingga membuat kenyataan ataupun posting yang berbaur fitnah, hasutan untuk ya, menghasut penyokong-penyokong mereka, ya mengatakan dan cuba meyakini penyokong-penyokong mereka bahawa kerajaan hari ini gagal dan sebagainya. Tapi yang gagal itu adalah pihak pembangkang. Ya, sebab apa? Tidak habis-habis bermain politik, dan politik yang mereka mainkan ini adalah politik fitnah, politik hasutan, politik menyebarkan berita palsu, membina persepsi buruk kepada kerajaan, ya, dan menyerang individu, ya, YB menteri-menteri, khususnya Perdana Menteri kita. Apa pandangan anda sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya tepuk dada tanya selera. Sekian je daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye bye.